Setiap negara mempunyai sistem dalam melaksanakan apa jua dasar. Agak sukar bagi sesebuah negara untuk mencapai kemajuan sekiranya tidak mempunyai sistem dalam pemerintahan, apatah lagi untuk mencapai wawasan 2020. Badan pelaksana atau badan eksekutif menjadi tunggak utama memikul tanggungjawab ini. Malaysia mempunyai 3 peringkat pentadbiran, iaitu Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan. Bagaimanakah kesemua sistem ini berfungsi? Inilah wajah-wajah Perdana Menteri Malaysia yang telah banyak berjasa kepada negara dan mengetuai badan eksekutif selepas kita mencapai kemerdekaan. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong merupakan ketua eksekutif kepada Kerajaan Persekutuan. Namun, tugas ini dilaksanakan oleh Jemaah Menteri atau Kabinet. Perdana Menteri pula bertindak sebagai peneraju. Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Shah, dilahirkan pada 8 Februari 1903. Merupakan Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu dari tahun 1955 dan Perdana Menteri pertama sejak kemerdekaan pada tahun 1957 sehingga 1970. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 merupakan salah satu dari pencapaian teragung beliau. Beliau biasanya dikenali dengan nama Tunku yang dikenang sebagai Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia kerana jasa beliau kepada negara. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada 6 Disember 1990. Anggota Kabinet terdiri daripada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Kabinet dibentuk oleh parti yang mendapat majoriti dalam parlimen. Kabinet merupakan organisasi pembentuk dasar kerajaan yang tertinggi. Kabinet bertanggungjawab dalam membuat dasar dan memberi arahan bagi pelaksanaan dasar-dasar kerajaan. Selain dari membuat dasar kerajaan dan memberi arahan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan, apa lagi tugas dan peranan Menteri Kabinet? Dalam satu-satu kabinet, kita akan dapati bahawa ianya akan dianggotai oleh menteri-menteri yang akan mempunyai portfolio-portfolio yang berbeza. Dan menteri-menteri ini dalam mereka membuat keputusan-keputusan, antaranya dasar-dasar bagi kementerian beliau, maka beliau tidak boleh membuat dasar itu secara peribadi atau bersendirian dalam kementerian beliau sahaja. Apa-apa dasar yang akan menyentuh kepentingan rakyat dan kepentingan negara perlulah dibawa kepada mesyuarat-mesyuarat kabinet yang akan diadakan tiap-tiap minggu sekali. Di dalam mesyuarat itu, apa-apa dasar yang tak akan dilaksanakan akan dibentang kepada ahli-ahli kabinet. Maka ahli-ahli kabinet akan membahaskan dasar-dasar tersebut dan jikalau bersetuju akan memberi persetujuan mereka. Dan kalau tidak bersetuju akan juga memberi input-input lain agar cadangan atau dasar-dasar itu dapat diperbaiki. Justru itu jikalau sesuatu dasar itu dibuat atau tindakan dibuat oleh seseorang menteri dan jikalau ianya mempunyai implikasi, terutamanya kalau mempunyai implikasi negatif setelah ianya dilaksanakan, maka semua menteri-menteri dalam kabinet akan bertanggungjawab. Dan ini dinamakan bertanggungjawab kolektif atau dalam bahasa Inggerisnya collective responsibility. Apa pun yang akan berlaku, dasar yang telah diluluskan dalam kabinet, maka semua menteri perlu bertanggungjawab.
Jadi tak bolehlah antara menteri-menteri itu mencaci antara satu sama lain, mengkritik antara satu sama lain apabila keputusan itu telah pun diluluskan di peringkat kabinet. Itulah dalam konsep demokrasi yang dilaksanakan ya. Dalam peringkat pemerintahan itu diberi mandat dan kuasa kepada kabinet itu. Berapakah jumlah portfolio yang ada dalam kabinet sekarang? Okey, sekarang ini kita ada 28 portfolio dalam kabinet Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada masa ini, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Badawi. 28 portfolio ini sebenarnya merupakan portfolio yang agak besar. Dahulunya kita ada lebih kurang 26 portfolio dan sekarang ini telah ditambah menjadi 28. Dan kita dapati ada perubahan-perubahan dalam portfolio-portfolio kabinet yang telah dibentuk. Jadi portfolio kabinet ya, yang biasanya yang dibentuk mestilah merupakan portfolio yang memberi kuasa kepada Perdana Menteri selaku Perdana Menteri. Jadi kita ada Jabatan Perdana Menteri. Itu yang paling utama ya dalam satu-satu kabinet. Yang mana portfolio Jabatan Perdana Menteri ini atau Perdana Menteri ini akan diketuai oleh Perdana Menteri sendiri. Lepas tu wujudlah Timbalan Perdana Menteri dan juga beberapa menteri-menteri tanpa portfolio di Jabatan Perdana Menteri untuk membantu Perdana Menteri dalam tugas-tugas beliau. Perdana Menteri akan mencari calon yang merupakan sama ada ahli parlimen tadi dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara yang mempunyai kemahiran atau pengususan ilmu yang tertentu yang bersesuaian dengan portfolio yang beliau akan menarujui. Selain daripada membuat dasar kerajaan dan memberi arahan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan, setiap ahli kabinet akan memegang portfolio tertentu bagi menjalankan tugas sebagai menteri. Sebarang keputusan yang dibuat oleh kabinet mesti disokong oleh ahli kabinet. Mereka bertanggungjawab secara kolektif atas keputusan-keputusan yang dibuat oleh kabinet. Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein dilahirkan pada 11 Mac 1922. Beliau merupakan Perdana Menteri kedua yang berkhidmat dari tahun 1970 sehingga 1976. Antara detik bersejarah sewaktu kepimpinan beliau ialah pelancaran dasar ekonomi baru 1971 yang bertujuan mengatasi masalah jurang ekonomi dan sosial yang telah membangkitkan antagonisme perkauman di kalangan rakyat Malaysia. Selepas kematian beliau pada 14 Januari 1976, beliau telah dikenang sebagai bapa pembangunan kerana jasa dan pengorbanan yang telah dicurahkan. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri akan menasihati Baginda untuk melantik timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri lain dalam kabinet. Antara tugas Perdana Menteri ialah membuat semua keputusan yang penting melibatkan negara, memastikan pentadbiran dijalankan secara sempurna, memastikan negara dalam keadaan aman dan tenteram, bertindak sebagai ketua penasihat kepada Yang di-Pertuan Agong, sebagai wakil rasmi rakyat Malaysia dalam hubungan luar, juga menemui, berhubung dan membantu rakyat dari segenap lapisan masyarakat. Allahyarham Tun Hussein bin Datuk On dilahirkan pada 12 Februari 1922. Adalah Perdana Menteri Malaysia ketiga yang berkhidmat dari tahun 1976 sehingga 1981. Beliau seorang yang amat ikhlas dalam perjuangan untuk mencapai perpaduan kaum dan mempunyai reputasi untuk bertindak tegas kepada sesiapa yang cuba membangkitkan kekacauan antara kaum dalam negara. Dengan usaha-usaha beliau dalam memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia, Tun Hussein On telah dikenang sebagai bapa perpaduan. Beliau meninggal dunia pada 29 Mei 1990.
dalam pentadbiran Kerajaan Persekutuan, terdapat beberapa kementerian yang bertindak melaksanakan dasar-dasar yang diputuskan oleh Parlimen dan arahan Perdana Menteri. Kini terdapat 26 kementerian yang mempunyai portfolio tertentu. Setiap kementerian bertanggungjawab untuk menggubal dasar-dasar kerajaan, merancang dan menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial di negara kita. Bagaimana pula dengan komposisi di dalam setiap kementerian? Setiap kementerian diketuai oleh seorang menteri. Setiap menteri pula dibantu oleh timbalan menteri, setiausaha parlimen dan setiausaha politik. Menteri yang tidak diberikan tugas dalam kementerian tertentu dikenali sebagai menteri tanpa portfolio. Beliau akan diberikan tugas-tugas khas tertentu oleh Perdana Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Selain daripada kementerian-kementerian yang ada, satu lagi komponen dalam Kerajaan Persekutuan ialah Perkhidmatan Awam Malaysia. Diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara dan bertanggungjawab mengawasi perjalanan kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan agar sentiasa berada di landasan yang betul. Pada peringkat kementerian pula, pentadbiran diketuai oleh Ketua Setiausaha Kementerian yang dibantu oleh kaki tangan kerajaan yang dikenali sebagai Pegawai Perkhidmatan Awam. Sesebuah jabatan kerajaan pula diketuai oleh Ketua Jabatan atau Ketua Pengarah. Biasanya, sesebuah kementerian mempunyai jabatan di peringkat pusat, negeri dan daerah. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad adalah anak jati Kedah. Dilahirkan pada 20 Disember 1925, merupakan Perdana Menteri Malaysia keempat. Beliau memimpin negara dari 16 Julai 1981 hingga 31 Oktober 2003. Beliau telah banyak mencipta pelbagai kejayaan dalam memacu kecemerlangan negara di peringkat antarabangsa. Antara pencapaian utama beliau ialah melalui keupayaan mengekalkan keamanan dan keharmonian dalam negara yang berbilang bangsa. Tun Dr. Mahathir merupakan seorang tokoh politik antarabangsa yang lantang dan berani bersuara. Antara bukti keberanian beliau ialah mengutuk kezaliman Amerika Syarikat dan sekutunya dalam isu Palestin, Afghanistan dan Iraq. Selepas persaraan beliau, nama Dr. Mahathir terus terpahat sebagai bapa pemodenan.
negarawan ulung yang telah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara moden dan makmur. Pada bulan Jun 2005, beliau dianugerahkan gelaran Tun yang merupakan pangkat kehormatan tertinggi Malaysia. Beliau menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun sekaligus merupakan pemimpin yang paling lama memegang jawatan tertinggi kerajaan di Asia Tenggara. Dewan Bahasa dan Pustaka adalah salah satu badan berkanun yang turut melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Dewan Bahasa merupakan jabatan yang berusaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan badan berkanun? Badan berkanun ditubuhkan di bawah Akta Parlimen atau enactment negeri. Setiap badan berkanun mempunyai peruntukan keuangan tersendiri. Badan-badan ini mempercepatkan pelaksanaan projek-projek pembangunan yang bertujuan membasmi kemiskinan, khususnya di kalangan penduduk luar bandar. Badan ini ditadbir oleh sebuah lembaga pengarah yang merupakan ketua eksekutif atau pengurus besar. Mereka juga bertanggungjawab kepada menteri berkenaan. Penubuhan badan-badan berkanun bertujuan membangunkan negara. Antaranya ialah pembangunan tanah dan wilayah, pertanian dan pembangunan luar bandar, pendidikan dan pelajaran tinggi, perkhidmatan pengangkutan dan kemudahan awam. Manakala badan bukan berkanun ialah organisasi yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat dan kerajaan mempunyai kepentingan equity di dalam badan tersebut. Antara contoh badan-badan bukan berkanun ialah Perbadanan Nasional Berhad atau PERNAS, Syarikat Perkapalan Antarabangsa Malaysia atau MISC, Sistem Penerbangan Malaysia atau MAS. Secara ringkasnya, inilah ringkasan struktur pentadbiran persekutuan. Di peringkat negeri terdapat satu organisasi khas mentadbir negeri yang dikenali sebagai Dewan Undangan Negeri atau DUN. Misalnya, Dewan Undangan Negeri Selangor ini. Dewan Undangan Negeri merupakan tempat ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN membincang dan membahaskan pelbagai perkara berkaitan kepentingan rakyat. Inilah yang dimaksudkan dengan Majlis Mesyuarat Kerajaan. Di peringkat negeri, terdapat satu organisasi khas mentadbir negeri. Majlis Mesyuarat Kerajaan atau MMK adalah organisasi pembentuk dasar negeri yang tertinggi. Ia menyamai kabinet di peringkat persekutuan. Mereka dilantik oleh raja atau yang dipertua negeri dari kalangan ahli Dewan Negeri yang mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan. Jika kabinet diketuai oleh Perdana Menteri, MMK diketuai oleh Menteri Besar bagi negeri-negeri beraja. Manakala negeri yang tidak beraja seperti Pulau Pinang dan Melaka diketuai oleh Ketua Menteri. Setiap ahli Dewan Undangan Negeri dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Keanggotaan MMK ialah seorang Menteri Besar,
atau Ketua Menteri, beberapa ahli Exco Kerajaan Negeri, 3 orang pegawai utama kerajaan negeri iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Kewangan Kerajaan Negeri dan Penasihat Undang-Undang Negeri. Antara tugas dan peranan utama Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ialah melaksanakan kuasa eksekutif, membentuk kuasa negeri dan melaksanakan rancangan negeri. Yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi dilahirkan pada 26 November 1939, merupakan Perdana Menteri Malaysia kelima. Beliau lebih disenangi dengan panggilan Pak Lah. Beliau merupakan Presiden UMNO, sebuah parti politik terbesar di Malaysia. Datuk Seri Abdullah terkenal kerana idea beliau memperkenalkan Islam Hadari. Sebelum menjadi Perdana Menteri, beliau pernah dilantik menjawat beberapa jawatan penting dalam kerajaan, antaranya Menteri Luar dan Timbalan Perdana Menteri. Datuk Seri Abdullah mewarisi jawatan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia dan Presiden UMNO pada tahun 2003. Selain daripada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, terdapat juga pentadbiran di peringkat daerah, mukim dan kampung. Kerajaan tempatan atau pihak berkuasa tempatan berfungsi dalam membuat undang-undang kecil, menubuhkan kumpulan wang pihak berkuasa tempatan dan memungut cukai dan sewa. Terdapat 5 jenis kerajaan tempatan iaitu perbandaran, majlis perbandaran, majlis daerah luar bandar, lembaga bandaran dan majlis tempatan. Sebagai sebuah negara yang menuju wawasan 2020, pemerintahan yang kukuh dan mantap menjadi asas yang amat penting dan harus direalisasikan oleh setiap individu. Sistem yang sedia ada dalam negara kita hari ini adalah hasil usaha mereka yang telah banyak berkorban demi kepentingan negara. Sama-samalah kita mempertahankan kedaulatan agama, bangsa dan negara. Negara kita, tanggungjawab kita. Sekian.